Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 Januari 2023 bersama saya, Pia Ernadia. Satu lagi kumpulan warga asing mendakwa mereka berjaya menyelinap ke puncak bangunan pencakar langit Merdeka 118. Pencipta kandungan YouTube Drifter Shoots memuat naik video pencerobohan tersebut yang didakwa dilakukan pada 30 Disember lalu. Video berdurasi 7 minit 18 saat itu memaparkan kumpulan tersebut yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang telah menyelinap masuk ke tapak bangunan dengan memakai jaket seperti pekerja binaan. Mereka kemudian memotong jaring keselamatan yang digunakan untuk menutup laluan masuk ke puncak menara sebelum memanjat bangunan itu menuju ke puncak. Dalam video tersebut, kumpulan itu menerangkan bahawa pendakian berkenaan memakan masa, sukar dan penuh dengan cabaran. Sebelum ini, pasangan Rusia Angela Nikolaou dan Ivan Birkus menjadi tajuk utama susulan kejayaan mereka menceroboh dan menawan bangunan kedua tertinggi di dunia itu bulan lalu. Nikolaou juga telah mendedahkan di Twitter tentang bagaimana dia menyamar sebagai pekerja binaan yang bertudung untuk menyelinap masuk ke dalam bangunan itu sebelum memanjat ke atas setelah pekerja pulang. Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) sedang mengesahkan kesahihan video pasangan itu. Otai Reformis 1968 berpandangan tindakan PKR untuk memecat Tian Chua selepas bertanding di kerusi Parlimen Batu sebagai calon bebas pada PRU 15 sebagai adil. NGO yang dikaitkan dengan PKR itu berkata, ini kerana tindakan tersebut dibuat berlandaskan perlembagaan parti. Bercakap kepada Malaysia Kini, pengerusi pro-timnya Mustafa Mansur Amir Muhammad Isa berkata, keputusan itu wajar memandangkan Tian Chua tidak mengindahkan nasihat yang diberikan. Semalam pengerusi Lembaga Disiplin PKR Tan Yee Kiew memaklumkan, Mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti telah memutuskan untuk memecat Tian Chua. Dia bertanding sebagai calon bebas di kawasan Parlimen Batu, kerusi yang dipegangnya antara 2008 hingga 2018 dan berdepan penyandang dari PKR P. Prabhakaran. Mengulas pemecatannya, Tian Chua semalam berkata, akur dengan keputusan itu tetapi pada masa yang sama tetap sedih dan kecewa. Dia yang sudah bersama PKR sejak era reformasi pada akhir 1990-an turut membangkitkan pemecatannya itu bertentangan dengan pendekatan rekonsiliasi dalam politik negara pada masa ini. Kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Air Hitam Wee Ka Siong mengkritik Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu kerana didakwa mengutamakan telur ayam import. Ini susulan tinjauan Muhammad ke ladang pengeluaran telur di Tamil Nadu, India untuk melihat sendiri proses pengeluaran telur yang diimport ke Malaysia. Dalam satu hantaran di Facebook, Presiden MCA itu meminta Muhammad mengutamakan penternak tempatan. Wee juga mencadangkan agar menteri itu datang ke Air Hitam bagi melawat kawasan pengeluaran telur tempatan di situ. Tambahnya, tiada keperluan untuk mengimport telur dari India sekiranya bekalan telur tempatan mencukupi. Wee mendakwa penternak tempatan kerugian berikutan kos pengeluaran lebih tinggi berbanding harga telur yang dijual iaitu 41 sen sebiji akibat kawalan harga. Dia sebaliknya mencadangkan harga telur tempatan dinaikkan sama seperti telur yang diimport dari India yang berharga 51 sen sebiji. Pada Disember tahun lalu, Muhammad Sabu mengumumkan langkah mengimport telur dari India sebagai langkah jangka pendek. Ini berikutan pengguna menghadapi kesukaran mendapatkan telur di beberapa negeri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mahu kerajaan negeri Sabah kukuh di bawah pimpinan Ketua Menteri sekarang, Haji G. Noor. Anwar berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Haji G di kediaman rasmi Ketua Menteri di Srigaya, Kota Kinabalu malam tadi. Dalam pertemuan kira-kira 40 minit itu turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Haji G kemudian mengadakan pertemuan dengan Adun yang menyokongnya
selepas menghantar Anwar dan Zahid pulang di lapangan terbang Kota Kinabalu. Terdahulu Anwar tiba di Kota Kinabalu selepas mengadakan lawatan rasmi selama 2 hari di Jakarta, Indonesia. Sementara itu, BN Sabah dan Warisan menyokong cadangan Anwar Ibrahim untuk pembentukan sebuah kerajaan perpaduan di Sabah. Awal pagi ini, pengerusi BN Sabah, Bomutaradin, dalam satu kenyataan hari ini berkata, cadangan itu mampu meredakan suhu politik. Kenyataan serupa dikeluarkan oleh Presiden Warisan Muhammad Shafiee Apdal malam tadi. Berita seterusnya, semua pihak perlu melakukan gencatan politik di Sabah bagi mencari penyelesaian yang muktamad demi kepentingan negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkata, masih banyak jendela dan ruang rundingan perlu dibuka berhubung kemelut politik yang sedang melanda Sabah. Dan di dalam konteks Sabah, pada saya, masih banyak jendela-jendela yang harus dibuka dan beberapa ruangan untuk bernegosiasi dilakukan. Tidak ada sebarang kemustahilan bagi kepentingan kestabilan, bagi mensejahterakan rakyat Sabah ini dilakukan. Oleh yang demikian, semua pihak harus melakukan ceasefire sehingga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya sendiri dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah berunding dan duduk 6 mata sekurang-kurangnya untuk mencari penyelesaian yang muktamad bagi kepentingan Sabah keseluruhannya. Dalam perkembangan yang sama, pengurusi BN Sabah merangkap Adun Lamang Bung Mutaradin kini berpindah tempat duduk ke blok pembangkang pada persidangan khas Dewan Undangan Negeri DUN Sabah hari ini. Selain timbalan Ketua Menteri Sabah itu, tempat duduk beberapa adun turut berubah berikutan perkembangan semasa politik di Sabah ketika ini. Turut berpindah ke blok pembangkang termasuk Adun BN yang sebelum ini menyandang jawatan Menteri dalam Kabinet Negeri iaitu Adun Karangbunai Yaakob Khan dan Adun Sukau Jafri Arifin. Bagaimanapun kedudukan tempat duduk 5 Adun BN Sabah yang secara terbuka menyatakan sokongan mereka kepada kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji J. Noor kekal tidak berubah. Walaupun masih belum ada pengumuman rasmi daripada Haji J, penyusunan semula kerusi Bomotar memberi bayangan bahawa dia akan dipecat daripada menjadi timbalan Ketua Menteri. Kerusi Adun Pakatan Harapan pula dipindahkan ke barisan penyokong kerajaan. Sebelum itu, Bung dan Presiden Warisan Muhammad Shafiee Apdal berkata mereka menyokong cadangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk pembentukan kerajaan perpaduan di Sabah. Jumaat lalu, BN Sabah mengumumkan bahawa mereka menarik balik sokongan kepada Haji J sebagai Ketua Menteri. Bagaimanapun tindakan itu gagal menumbangkan Haji J sebagai Ketua Menteri kerana 5 daripada 18 adun BN Sabah dan 7 adun Pakatan Harapan memilih untuk kekal bersamanya. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Ernadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.